pagi. Dan kita masuk untuk slot yang kedua, iaitu tazkirah sempena Isra Mi'raj. Sebelum saya memperkenalkan saya Saudara Afiqah daripada Yahya Islam Hospital Encik Besar dan Kasur. Dan penceramah jemputan kita ni adalah Ustaz Sabarani bin Muhammad daripada Hospital Sultanah Fatimah Muar. Sedikit perkongsian saya dekat di mana kita punya ahli hari ini kebanyakan daripada Jawatan Kuasa HMI Hospital dan juga pihak pengurusan bahagian pengurusan dan juga pejabat penyelia jurawat. Ya. So, hari ini kita ada bertambung dengan jabatan-jabatan lain yang turut serta buat yang ini. Jadi tak satu hospital lah yang kita masukkan dalam ni. Tapi insyaAllah saya dah invite semua yang berkelapangan dalam masa lah. Ya. Okay, dengan itu saya mempersilakan bersama kita pada hari ini untuk menyampaikan tazkirah sempena Isra Mi'raj. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Ustazah Nur Afiqah yang saya hormati, Tuan Pengarah Hospital Encik Besar Hajah Kalsom Keluar, iaitu Dr. Muhammad Nizam bin Subahir, Timbalan Pengarah Pengurusan Puan Rozana binti Roslan, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua Unit dan juga Wakil-Wakil AJK Hospital Masjid Ibadah Hospital Encik Besar Hajah Kalsom Keluar, dan juga tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam program ini, dan insya-Allah program ini yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW, iaitu berada dalam taman-taman syurga lah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimakumullah, saya secara pribadinya mengucapkan terima kasih lah kerana beri kepercayaan pada saya lah untuk menyampaikan perkongsian. Saya bukan nak mengajar, saya tidak ada ilmu yang banyak untuk mengajar tuan dan puan-puan, tetapi sebagai perkongsian sahaja, sharing is caring. Sebagaimana sabda Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Jadi atas dasar itu, sebab itu saya menerima jemputan Ustaz Afiqah untuk saling-saling kita berkongsi pengalaman, berkongsi maklumat, itu saja. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin semua rahmatullah, kita hari ini berada dalam bulan Rajab lah. Mana-mana pun kita pergi, mesti kita akan bercakap berkaitan dengan peristiwa agung, iaitu peristiwa besar, peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena ingat peristiwa ini. Kita kena ingat peristiwa ini dan kisah ini memang termaktub dalam Al-Quran. Itu jelas. Jelas dalam Al-Quran Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa baraknahu lah. Jadi itu adalah dalil sebagaimana nak membuktikan baginda Nabi Muhammad SAW diperjalankan daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kalau nak lihat jarak dia memang begitu jauh, perhitungan jarak kilometer yang ada pada hari ini, tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergerak perjalanan pada waktu malam. Pada waktu malam, ada ulama mengatakan selepas Isyak. Selepas Isyak, Nabi sedang tidur dan Nabi telah diambil untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj.
sebelum Nabi melakukan perjalanan tersebut, jadi peristiwa ini banyak peristiwa-peristiwa yang mukjizat, peristiwa-peristiwa mukjizat yang kalau fikir logik akal memang tak masuk akal. Tetapi kita kena yakin dan percaya berpandukan ayat Al-Quran tadi dan juga hadis baginda Nabi SAW telah menceritakan benda ni, maka itu rujukan kita. Itu rujukan kita. Peristiwa ni bukan kita main ambil dekat mana-mana. Kita menggunakan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang jelas daripada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimah rahimakumullah, sebelum Nabi melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi ini telah diuji. Nabi ini telah diuji dengan ujian. Kita tahu, Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah selama 13 tahun. Nabi berada di Mekah 13 tahun dan berada di Madinah selama 10 tahun. Jadi itu kehidupan Nabi kita SAW 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Jadi pun begitu, sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi SAW telah diuji dengan boikot oleh penduduk kafir Quraisy Mekah. Nabi telah diboikot, telah dipinggirkan, tidak boleh berurusan pembesar Mekah waktu itu. Kafir Quraisy telah laksanakan laksanakan dia punya boikot tersebut selama 3 tahun. Selama 3 tahun tidak ada urusan dengan orang Islam, tidak boleh berjual beli, tidak boleh apa-apa selama 3 tahun. Jadi itu ujian pertama yang Nabi terima. Dan ujian yang kedua, sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi juga diuji, Nabi juga diuji dengan kematian bapa saudara dia. Iaitu kita tahu, memang kita tahu, kita baca sejarah sirah Rasulullah SAW, memang Nabi ini tidak pernah melihat ayah dia. Nabi tidak pernah melihat ayah dia secara zahir. Sebab apa? Sebab ayah baginda Nabi SAW telah meninggal dunia ketika Nabi kita berada dalam perut mak dia. Tak pernah lihat. Jadi membesar Nabi kita SAW bersama dengan pakcik dia, pak saudara dia, iaitu Abu Talib. Jadi Abu Talib telah membesarkan Nabi kita SAW, Nabi Muhammad SAW, sehingga besar, sehingga dewasa. Dan seolah-olah Nabi menganggap pakcik dia itu sebagai ayah, kan? Manjanya dengan dia, kan? Manjanya, apanya, backup Nabi ketika Nabi menyebarkan risalah Islam. Jadi Nabi diuji dengan kematian bapa saudara yang tercinta. Sebab apa? Walaupun begitu, menurut sebagian ulama dan juga hadis-hadis yang sahih, kita boleh nampak di situ pakcik Nabi kita ni, Abu Talib ni, dia meninggal dalam keadaan tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Ketika mana Nabi nak berada di samping dia, telah meminta Abu Talib untuk mengucap, tetapi menurut riwayat, menurut ulama mengatakan Abu Talib tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Maka di sini kita boleh lihat ibrahnya, pengajarannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kita ni tak boleh beri hidayah kepada orang yang kita sayang. Kita tak boleh beri petunjuk kepada orang yang kita suka, orang yang kita sayang, beri petunjuk pada mereka. Dan sesungguhnya petunjuk itu akan tetapi petunjuk itu datang daripada Allah, yang mana Allah pilih siapa yang dia nak beri petunjuk dan hidayah. Cuma tugas kita adalah mengajak, menyampaikan, mengajak, menyuruh ke arah kebaikan, mencegah ke arah kemungkaran. Itu saja tugas kita. Kena laksanakan, tetapi nak beri hidayah bukan tugas kita. Okey. Yang ketiganya, Nabi juga diuji dengan kematian isteri yang tercinta, iaitu kematian Siti Khadijah binti Khuwailid. Sebagaimana kita nampak, kita tahu Siti Khadijah ni sebelum dia berkahwin dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Siti Khadijah ni adalah seorang yang kaya raya di Mekah waktu tu. Seorang kaya raya yang mana menurut sebahagian riwayat mengatakan pada waktu kota Mekah waktu tu, Khadijah ni dia ni adalah seorang yang kaya raya, dan hampir keseluruhan penduduk Mekah waktu tu boleh dikatakan sentiasa minta bantuan, sentiasa minta pertolongan dengan Khadijah binti Khuwailid. Tetapi bagaimana kita lihat setelah dia berkahwin dengan Nabi SAW dan telah mengiyakan ajaran yang Nabi kita SAW, dia setelah dia berkahwin, seluruh harta dia daripada kaya raya tu, seluruh harta dia telah diinfakkan kepada Islam. Sehingga kan menurut sebahagian riwayat mengatakan ketika saat mana Khadijah nak meninggal dunia ni, ketika mana berada di ribaan baginda Nabi SAW, boleh lagi Khadijah mengatakan, wahai Rasulullah, jika sekiranya tulang rusuk aku ni bermanfaat kepada untuk agamamu, maka kamu ambillah tulang rusuk aku untuk bantu perjuangan agama. Jadi sehingga saat begitu Khadijah masih lagi nak memberikan infak kepada jalan Allah. Jadi di sini kita boleh ambil pengajaran daripada peristiwa ni, maka ajaran dan juga untuk perjuangan agama bukan mudah lah, bukan mudah, perlu berkorban jiwa raga, perlu berkorban dengan harta wang ringgit dan sebagainya, perlu berkorban. Kita mengambil semangat Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah banyak support Nabi, banyak support Nabi. Contoh ketika mana Nabi menerima wahyu yang pertama, dilantik sebagai Rasul di Gua Hira, balik dalam keadaan yang begitu takut melihat malaikat Jibril, balik ke rumah, dan bagaimana Siti Khadijah memberi layanan kepada Nabi dan menyebabkan Nabi cukup terkesan dan sayang kepada Siti Khadijah binti Khuwailid. Dan Khadijah binti Khuwailid juga adalah melahirkan zuriat Nabi. Nabi tidak ada anak dengan isteri-isteri lain, melainkan ada dengan Siti Khadijah sahaja. Itu yang ketiga berlakunya peristiwa yang Allah telah uji bagi Nabi SAW dengan 3 peristiwa tersebut yang kita maklum. Dan dalam tahun sama, kematian Abu Talib dan juga isteri yang tercinta Siti Khadijah binti Khuwailid. Sehingga kan digelar tahun tersebut dengan tahun Ummul Hazni. Ummul Hazni itu tahun kesedihan. Jadi sebelum, itu peristiwa sebelum Nabi diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Dan selepas itu menurut riwayat, selepas tahun peristiwa tersebut, maka berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj sebabnya satu, Allah nak pujuk Nabi. Sebagaimana Allah dah beri ujian kepada Nabi, ujian yang agak berat jugalah kan, dengan kematian isteri, kematian pakciknya, dengan dibawa oleh penduduk Mekah. Maka salah satu bentuk Allah nak pujuk Nabi, nak gembirakan Nabi. Yang keduanya, kerana Allah nak tenangkan jiwa Nabi, dengan mengadakan perjalanan Isra' dan Mi'raj. Dan juga di situ hikmah perjalanan Isra' dan Mi'raj adalah untuk melaksanakan kefarduan solat. Itu kenapa Allah Ta'ala telah memperjalankan Nabi kita Muhammad SAW dalam satu malam sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin